Kepada yang terhormat Tuan Nazim Masjid Syakirin yang saya hormati, dengan harapan beliau insya-Allah segera sembuh. Kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pertama kalinya saya minta maaf tak dapat meneruskan pengajian ini besok, sebab besok saya ada pertemuan guru-guru pondok di Pahang. Jadi sebab itu saya pindah kepada hari ini, kerana pagi ini saja saya kosong. Tapi insya-Allah minggu depan kita teruskan hari Ahad insya-Allah. Minggu ini sahaja insya-Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita sambung kepada muka surat 16. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Jadi kafir satu, barang siapa mendustakan Nabi atau menyangkal satu ayat daripada ayat-ayat Al-Quran yang ijma' segala ulama' pada mengisbatkannya, atau menambahkan satu kalimat di dalam Al-Quran serta diiktikadkannya ia satu ayat daripadanya, atau meringan-ringankan Nabi dengan menyumpah atau lainnya, atau meringan-ringankan sunnah Nabi seperti bahawa dikatakan baginya, keratkan kukumu kerana mengerat kuku itu sunnah Nabi, maka jawabnya, aku tidak mahu mengeratnya walaupun ia sunnah Nabi sekalipun, maka orang itu jadi kafir. Untuk yang pertama ini penyebab, ini dikata sebab-sebab kenapa seorang itu jatuh kufur. Ini diambil daripada kitab nama dia Asnal Matalib oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Siapa Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari? Jadi apa dalam mazhab Syafi'i, idza utlika Syekhul Islam, ketika dimutlakkan kata Syekhul Islam, fal muradu bihi, yang dimaksud dengan Syekhul Islam adalah Zakaria Al-Ansari. Beliau adalah ulama besar di Universiti Al-Azhar Asy-Syarif, meninggal abad ke-10 Hijriah lebih kurang. Beliau memiliki murid beliau ini adalah imam terkenal, iaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Al-Mahalli, dan banyak ulama-ulama lain yang ada di Mesir, di Al-Azhar. Beliau dikebumikan di sebelah maqam Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau kita pergi Mesir ke maqam Imam Syafi'i, jalan nak pergi Masjid Syafi'i itu, nampak belah kanan ada maqam, itu nama dia Maqam Zakaria Al-Ansari. So ini adalah Syekh Zakaria Al-Ansari. Dia mengarang banyak kitab dalam semua jenis ilmu, termasuk akidah, fiqh dan tasawuf. Asnal Matalib ini adalah syarah kepada Raudhah karangan Imam An-Nawawi yang bernama Raudhatut Talibin. Syarah dia Syarhur Raud, atau nama dia Asnal Matalib. So dalam babul riddah, riddah tu murtad. Babul riddah ni murtad. Jadi salah satu penyebab murtad adalah mendustakan Nabi atau menyangkal satu ayat daripada ayat-ayat Al-Quran yang ijma' segala ulama' pada mengisbatkannya. Pertama, mendustakan Nabi. Maksud dia apa? Menganggap bahawa Nabi Muhammad ini bukan Nabi. Nabi Muhammad SAW bagi dia bukan Nabi atau bukan Rasul. Dia Nabi tapi bukan Rasul pun salah. Contoh dia hanya wali, salah. Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, tapi dia Tuhan, kafir. Semua tadilah penyebab kekufuran. Kerana apa? Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Faisalut Tafriqah dia jelas, dalam bab jatuh kufur penyebab utama adalah takdzib, mendustakan Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Syahadah Islam terbina pada dua. Pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Yang kedua, syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, menyaksikan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah.
Jadi kalau dia hanya ada keimanan Allah ini Esa, dia ini Qadim, Maha Kuasa, mencipta segala-galanya, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan lain-lain, misalnya dia. Tapi di bahagian kiri, iaitu dia tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi ataupun rasul, kan? Hamba Allah yang juga seorang rasul yang dihantar oleh Allah penutup sekalian nabi, maka dia tidak sah dalam Islam dia. Kerana apa? Golongan ahlul kitab ada di kalangan mereka Yahudi yang memang percaya bahawa konsep akidah dia Allah Esa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah dan lain-lain. Ada. Akan tapi tiada di dalam keimanan mereka kepercayaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka Muhammad ini bukanlah seorang nabi. Diorang tak boleh terima sebab apa? Bertahun-tahun, berabad lamanya ajaran atau akidah kaum Bani Israel bahawa satu-satunya bangsa yang boleh masuk dalam syurga Allah, the kingdom of God, adalah Bani Israel. Dalam erti kalau tuan-tuan bukan darah Bani Israel tak boleh masuk syurga lah. Itu lebih kurang macam tu. So ini cerita dia. Maka dalam Islam kena dua-dua. Kalau ada yang mendustakan Nabi, berarti itu awal kekufuran. Atau menyangkal satu ayat daripada ayat-ayat Al-Quran yang ijma' segala ulama' pada mengisbatkannya. Maksud dia apa? Al-Quran ni, Al-Quranul Karim, dia kata bismillah ini bukan bismillah dalam surah Al-Fatihah ini. Misalan dia, itu mungkin masih khilaf apakah dibaca atau tidak dalam solat. Misalan dia ayat surah Al-Baqarah atau surah Al-Fatihah, ini bukan termasuk bahagian daripada Al-Quran. Misalan dia. Atau dia kata salah muawwidzatain, ini bukan daripada Al-Quran. Ini bukan yang diturun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini boleh menyebabkan kufur. Yang tidak diijma'kan adalah seperti beberapa bacaan perbezaan qiraat yang terjadi khilaf. Kita panggil ialah bacaan qiraat Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Ini adalah ayat Quran. Saya berpegang pada Maliki Yaumiddin sebab saya baca hafaz. Kan? So kalau ada yang nak baca Maliki Yaumiddin kerana ikut waras, itu khilaf tanawwu. Tidak menyebabkan seorang itu jatuh kufur. Ustaz, dia hilangkan satu huruf tu Ustaz, satu mad tu Ustaz. Itu ayat Quran tu. Bukan. Dia kerana pegang qiraat waras. Ini misalan dia. So ini tidak menyebabkan kufur. Okey. Atau dia mengingkari bahagian daripada ayat yang telah dinasahkan. Contoh dia apa? Di dalam ayat Al-Quran menurut satu hadis, tapi hadis ini tak kuat, iaitu ada ayat yang menjelaskan syaikhu wa syaikhatu. Maksud dia perempuan tua, lelaki tua dan perempuan tua ketika mereka berzina maka dia direjam. Bacaan dia dinasahkan. Maksud dinasahkan itu telah dinasah tu dirombak. Lebih kurang macam itulah. Jadi Allah SWT membatalkan hukum bacaannya, tapi mengekalkan hukum fiqahnya. Yang dipanggil kalau kita belajar dalam kitab-kitab fiqah Syafi'i, fiqah 4 mazhab lah. Kalau ada seseorang yang pernah berkahwin dalam keadaan sah dan pernah tidur dengan istrinya yang sah, lalu seumpama di dalam hayatnya setelah itu terjadi zina, ini dipanggil zina muhsan. Zina muhsan ni apa? Kalau dalam bab hudud ini, iaitu dia dihukum dengan cukup syarat lah, dengan cukup 4 saksinya ataupun ikrarnya dan lain-lain, maka dia berhak atau dia diwajibkan bagi kerajaan, bagi bagi mahkamah untuk dihukumkan hudud dia adalah dengan direjam. Direjam ni maksud dia dikuburkan separuh badan, lalu dilempar dengan batu sampailah dia
dia mati. Kalau tak saudara tu ni lah kepala, tinggal kepala sampai dia mati, untuk menunjukkan bahayanya zina di luar nikah bagi yang dah muhsan. Muhsan tu terjaga. Tadilah kalau dia belum pernah berkahwin, ini dia dianggap zina ghairu muhsan, maka hukuman dia fajlidu, maka dirotan 100 kali. Ini misalnya. Tapi bacaan tu mana? Dalil dia mana ustaz? Bacaan Al-Quran dia syaikh wa syaikhatu itu telah dinasakh. Telah dirombakkan atau dinasakh, dibatalkan oleh Allah SWT bacaan dia kerana syadid. Hadis ini hadis ahad. Hadis ahad ni maksud dia bukan mutawatir. Bukan suatu hadis yang disepakati oleh semua, memang diriwayatkan dan tidak mungkin terjadi penipuan. Antara sahih dan tidak sahih tidak saya bahas lah, tapi dia bukan mutawatir. Maka membatalkan, maka hadis tersebut kerana ahad tidak menyebabkan seorang itu jatuh kufur. Ini maksud dia. So ini dalam apa? Segala ulama pada mengisbatkannya atau menambahkan satu kalimat di dalam Al-Quran serta diiktikadkannya ia suatu ayat daripadanya. Tak ada dalam Al-Quran, dia pergi tambah, sengaja tambah waladhdallin. Amin, amin ini ala ayatun min ayatul Quran. Contoh dia padahal itu kan adalah doa. Misalan dia, kita buka dalam mushaf tak ada amin. Misalan dia. Menambahkan satu kalimat di dalam Al-Quran serta diiktikadkannya ia suatu ayat daripadanya. Atau meringan-ringankan Nabi, bahasa Arab dia tahwin. Tahwin ni meringankan Nabi dengan menyumpah atau lainnya. Ini adalah tak boleh. Jadi perbuatan orang-orang pada hari ini yang menganggap meremehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini penyebab jatuhnya kufur. Seperti yang saya sebut kisah Imam Qadhi Iyad yang ada di Murakush di Septa selatan Spanyol, ketika golongan Katolik waktu itu menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diceritakan dan dibuat satu bab bahawa jatuhnya kufur orang yang mentahwin Nabi Muhammad SAW. Contoh mentahwin ni apa? Menghina salah satu mukjizat daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW yang mutawatir. Contoh dia belah bulan. Bagi dia itu tak terjadi belah bulan, tu mungkin rabun salah tengok. Nampak tu? Ini penyebab kufur. Air yang dikeluarkan dari tangan baginda Nabi Muhammad SAW, tak tu perlu baginda sahaja, bukan daripada air. Mentakwil tadi. Padahal tu mukjizat, hadis dia jelas. Contoh dia yang mutawatir lah, atau yang pasti, yang mustafid tapi dia diijmakkan oleh ulama, iaitu termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Atau yang betul-betul mutawatir seperti Al-Quranul Karim dianggap bukan sebagai mukjizat daripada Nabi Muhammad SAW. Seperti dia kata Al-Quran ini adalah apa? Karangan Nabi Muhammad SAW. Ini penyebab kufur. Padahal kita itikad, kita percaya bahawa Al-Quranul Karim ini kalam Allah yang merupakan i'jaz. Ini tahwin namanya, tahwin. Belum lagi perkara-perkara lain seperti jibillah, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gelarnya dan lain-lain, semua itu penyebab kekufuran. Jadi jangan sampai ada perkataan yang keluar dari lidah kita dengan memakai logik murahan kita untuk menghina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kena jaga-jaga. Atau meringan-ringankan sunnah Nabi, tahwin sunnah Nabi. Ini kena jaga. Contoh dia yang dia beri kat sini, Nabi seperti berkata bahawa dikatakan baginda keratkan kukumu kerana mengerat kuku itu sunnah Nabi. Maka jawabnya, aku tidak mahu mengeratnya walaupun ia sunnah Nabi sekalipun, maka orang itu jadi kafir. Maksud dia apa? Dia tahwin seolah-olah mengerat kuku ini adalah benda yang remeh. Bagi dia tak important, tak penting, dan walaupun dia sunnah, so what? Ini bukan berarti mengerat kuku sunnah, nantilah malas lah.
nak jaga kuku ya itu sunat, nak jaga kuku suka kan budak-budak muda kuku panjang-panjang. Itu lain lah. Itu adalah bukan dia tak iktiraf tu sunat, tapi dia memilih untuk tak buat kerana jadilah saya pakai macam ni, patutnya pakai jubah putih dan lain-lain. Bukan tak iktiraf itu sunat, iktiraf. Cuma yelah saya dah suka pakai sarung lah tu cerita dia. Tapi sarung, kalau orang tanya sarung termasuk sunnah Nabi ke tak? Kalau dalam Dalailul Khairat, salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sahibul izar. Nabi Muhammad pakai mi'zar, pakai sarung, pakai. Cuma beza dia bukanlah sarung warna kita ni kotak-kotak ni yang Nusantara. Jadi izar zaman dulu, kalau menurut guru saya bila dia syarahkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tu, dia kata izar ni kain putih tu lah. Yang kita dok pakai pergi haji umrah pakai ihram tu, itu mi'zar lah. Jadi orang Arab pakai tu kain putih, kan? Dilipat. Tak adalah dijahit tengah. Kita kan jahit. Senang sikit nak lipat. Zaman mereka tak, dia hanya kain panjang, dibuat macam ni, lepas tu digulungkan macam sarung juga, mi'zar. Jadi mi'zar ataupun sahibul izar, Rasulullah SAW itu sahibul izar, iaitu yang memakai izar. Berarti sunat lah. Cuma bukanlah warna yang ni Itu misalan dia. Ini contohnya kita nak membahas tentang orang yang mentahwin, menghina berjanggut. Kan janggut sunnah Nabi, i'faful lihyah, berenggan mencukur janggut. Jadi ada janggut, jangan kita kata ini kolot. Tak boleh. Janggut ini adalah ni, memanglah ada janggut, sebab apa tak ada pisau cukur. Bahaya. Kan zaman sekarang dah ada cukur. Kalau Nabi hidup hari ini, dia nescaya akan cukur janggut setiap hari. Dah ada jilat. Itu tak boleh. Sama tahwin yang terjadi kalau di Indonesia banyak kata, kalaulah Muhammad tu nama dia Budi, maka sunnah dia berbezalah pada hari ini. Ini tahwin. Kan ada di kalangan liberal di Indonesia disebut apa? Iaitu Nabi Muhammad tu mujur je terlahir dekat Mekah. Cuba kalau dia lahir dekat Jawa, sunnah ni bukan pakai jubah, bukan pakai ni, bukan celak ni, pakai celak kan? Bukan. Sunnah Nabi tu pakai sarung, tak pakai sarung pun pakai belangkon. Ini sunnah lagi dia. Ya, tak adalah. Boleh pakai belangkon tu, tak apa, belangkon tu kain Jawa tu lah. Boleh. Kalau anggap ni sebagai termasuk menutup kepala, itu kesunahan dia, betul sunnah. Kerana menutup kepala. Jadi di dalam kitab menyebutkan bahawa ulama sebaiknya tutup kepala. Takkan ulama nak buka kepala, pergi jadi imam tak pakai songkok, tak pakai serban, tak boleh lah. Ulama kenalah pakai supaya menjadi contoh. Bila orang datang nak masuk rumah Allah, takkanlah nak pakai baik seluar 3/4 singlet jadi imam. Beradablah sikit, kan, betul kan? Contoh dia. Lepas tu anggap meremehkan perkara tersebut. Tak boleh. Sesunah memang kena tutup. Pakai belangkon tujuan dia tutup kepala, tak apa, tak ada masalah, bagus. Tapi jangan cakap serban tu tak sunnah. Itu jangan. Kena hormat. Okey. Lalu dia sebut maka orang itu jadi kafir kerana tahwin. Boleh tak ustaz si fulan kata begini? Tak bolehlah, dulu kena bawa mahkamah dulu. Siapa tahu dia tengah cakap tu dia tengah angau. Siapa tahu dia bukan angau, dia salah faham. Dia baca tersalah baca, maklum, tak faham bahasa Arab. Jadi bila tak faham bahasa Arab, baca nahu dia salah makna. Misalan dia, makna yang diberi pada perkataan tersebut tersalah baca. Ini diberitahu, maksud dia bukan tu, maksud dia ini, betulkan statement. Sorry saya bukan ahli bahasa Arab, maklumlah saya bukanlah ustaz kan, so saya salah lah sebut, selesai, tak jatuh kufur. Tapi kalau dia buat macam tu, telah dibawa ke mahkamah, dia masih berkeras dengan tanpa hujah, ternyata itu mujma' alaih, ini baru boleh jatuh kufur. Tapi mahkamah lah yang jatuhkan kufur. Sebab itu hati-hati dengan orang yang mudah mengkafirkan juga. Maksudnya apa? Dia ambil potong kod ni, telah kafir si fulan kerana titik. Tak boleh. Itu namanya takfir muayyan. Takfir muayyan ni apa?
mengkafirkan seorang secara tertentu. Kan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkata kepada saudaranya, ya kafiru, wahai kafir, maka kata kafir itu akan kembali kepada salah satu sahaja. Sama ada dia betul-betul kafir. Kalau dia tak kafir, maka kembali kepada yang cakap dia, walaupun etikad dia bersih. Kerana apa? Dia telah mengkafirkan orang. Ini masalah. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab itu ulama kata, Imam Al-Ghazali kata, aku tersalah mengkafirkan, mengislamkan 1000 orang yang kafir. Maksudnya apa? Ada 1000 orang yang bukan kafir, yang kafir. 1000 orang ni bukan kafir. Masyaallah. 1000 orang ni kafir. Misalnya dia betul-betul di sisi Allah kafir. Tapi dia tersalah kata 1000 orang tu Islam. Tersalah. Dia kata 1000 orang tu Islam. Di sisi Allah 1000 orang itu adalah kafir. Dia tersalah. Ini lebih ringan daripada ada seorang Muslim. Di sisi Allah dia tu Muslim. Lalu datang fulan tu dia kata dia ini adalah kafir. Ini lebih berat daripada tersalah 1000 tadi. Ini kena faham. Sebab itu dalam bab takfir mengkafir ni mulut kena jaga. Ulama dulu keluarkan fatwa berkali-kali, jangan sampai mengkafirkan ahli kiblat. La nukaffiru ahadan min ahli kiblat. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, imam mazhab Asy'ariyah kita, sebelum meninggalnya dia panggil murid-murid dia, lalu dia berkata, Ishhad alayya, iaitu saksikanlah atasku, anni, sesungguhnya aku la ukaffiru ahadan min ahli kiblat, aku tidak mengkafirkan seorang pun daripada ahli kiblat. Ini dia kata, kerana apa? Gaduh macam mana mereka, tujuan niat mereka adalah menuju Allah SWT. Cuma cara mereka salah. Jadi mereka salahlah, sesatlah dalam bab ni, tapi tak dikafirkan. Lalu begitu juga beliau mengarang kitab nama dia Maqalatul Islamiyin. Maqalat Islamiyin dia kitab menerangkan sekterian yang ada di dalam Islam. Jadi dia kata maqalat, ucapan-ucapan, pendapat-pendapat Islamiyin, orang-orang Islam. Maqalatul Islamiyin, bukan dia kata Maqalatul Islamiyin wal kuffar. Dalam kitab tersebut siapa dia sebut? Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, jenis-jenis dia. Dia sebut semua panjang untuk balik kitab tersebut. So kalau Mu'tazilah, Mujassimah pun dia tak masukkan dalam kafir, kita tak bolehlah kafirkan. Sebab itu ulama kata, tapi ustaz, kenapa ulama salafus soleh selalu sebut orang Mujassimah ini kafir? Contoh dia, ternyata tajsim ni ada 2 jenis. Ada tajsim yang soreh, ada tajsim ghairus soreh. Tajsim yang soreh ni apa? Dia lukis, ini Tuhan aku. Ini tajsim soreh, menjisimkan Allah dengan cara soreh. Kalau yang tidak soreh seperti apa? Seperti orang yang kata Allah ini ada tangan, tapi tangan dia tak sama dengan makhluk. Ini nama dia tajsim yang tidak soreh. Ada tajsim lah kerana ada bau-bau menyamakan Tuhan dengan makhluk dari segi memiliki anggota. Salah, jatuh sesat tak? Boleh jatuh sesat. Tapi tidak boleh dikafirkan. Kerana apa? Dia dah kata tapi tangan Allah bukan macam tangan manusia. Contoh dia. Berarti ini tak boleh lagi nak kafirkan dia. Sesat-sesatlah, tapi tak boleh mengkufurkan dia. Na'udzubillah min zalik. Ini kena jaga. Dan barang siapa menghalalkan yang haram, siapa yang menghalalkan yang haram dengan ijma' ulama seperti zina dan liwat dan minum arak dan mencuri, atau mengharamkan yang halal dengan ijma' ulama seperti berjual beli dan nikah, ia jadi kafir. Termasuk apa? Yaitu melanggar perkara yang telah diijma'kan oleh ulama. Cuma statement yang betul, ini statement yang betul, nanti dia pada sebut juga, melanggar perkara yang mahwa ma'lun minaddin bidarurah. Kerana di dalam kitab Jauharut Tauhid dia kata,
Memang disebut ijma'. Yang kedua adalah ma huwa ma'lumin dan didarurat. Jadi wa man jahada li ma'lumin daruratan, ya, dalam kitab Jawahir Tauhid, maka dia kufur la yuqtal. Tidak boleh dibunuh. Maksud dia apa? Okey. Kufron bukan, dia kufron yuqtalu. Dia kufur yang dibunuh. Maksud dia apa? Orang yang melanggar perkara-perkara yang diketahui secara pasti di dalam agama. Solat 5 waktu ni wajib. Tak ada orang Islam yang memang tak tahu bahawa solat 5 waktu itu adalah wajib. Tak ada, semua mesti tahu, betul? Solat 5 waktu ni lah, bukan solat sunat rawatib, bukan. Solat subuh ni wajib. Tiba-tiba dia kata tak, solat tu tak wajib. Ini boleh jatuh kufur. I'tikad walaupun dia buat solat sat, jatuh kufur. Sebab apa? Dia melanggar ma huwa ma'lum min ad-din bidarurah. Benda yang mesti diketahui secara pasti di dalam agama. Keharaman khamar kita tahu secara pasti. Keharaman mencuri kita tahu secara pasti. Keharaman berzina kita tahu secara pasti. Maka apa dia jatuh? Dia jatuh kufur kalau dia melanggar perkara tersebut. Jadi dia menghalalkan yang haram atau menggugurkan kewajipan perkara yang wajib, seperti wajibnya solat. Yang ketiga, dan barang siapa menafikan kewajipan yang diwajibkan dengan ijma' ulama, seperti sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, zakat dan haji, atau mewajibkan yang tiada wajib dengan ijma' ulama, seperti menambahkan sembahyang yang ke-6 atau wajib puasa Syawal, maka ia jadi kafir. Menafikan kewajipan yang diijma'kan oleh ulama, pergi bayar zakat, bagi dia bayar zakat ni tak wajib, sunat je. So okey, tuan nak kena bayar zakat. Zakat apa? Zakat mal. Okey, dah niatkan sahaja aku bayar zakat mal fardu kerana Allah Taala. Tak, Ustaz, ni bukan fardu, sunat je. Kenapa sunat? Memang dah bayar ke? Tak, saya belum bayar, tapi saya anggap ni sunat je. Tak boleh lah. Itu fardu. Zakat ni fardu, tuan-tuan. Jadi kita kita dah sediakan fasiliti untuk pergi haji dengan tabung haji. Betul? Kita dah sediakan fasiliti masjid untuk solat 5 waktu. Kita dah sediakan berbagai perkara dalam hal ibadah. Begitu juga zakat, kita dah bina lembaga zakat untuk mengelola harta zakat, dengan harapan rakyat ni bayar zakat. Wajiblah umat Islam. Tapi ada orang anggap zakat ni charity sahaja, charitable lah, bukan suatu kewajipan. Itu salah. Dia adalah wajib, adalah fardu. Ini masalah paling besar. Dan jangan ingat bila dah bayar zakat, orang pelajar yang diberi duit zakat tadi seolah-olah itu duit dari aku, kau kena ikut zakat aku. Itu tak betul lah. Kerana apa? Zakat tu wajib untuk menebus amalan dia. Nampak ni? Wajib di sisi Allah. Kalau zaman Rasulullah SAW tu dihantar sahabat-sahabat untuk ambil kambing dan lembu, kan? Kambing, lembu, unta daripada peladang atau penternak yang dah sampai haul dan juga cukup nisab. Kalau yang ada dakhlah pohon kurma tu diambil, berapa? Okey, ini untuk zakat dia, diambil. Umat Islam sekarang takut kalau tak bayar cukai. Umat Islam di Malaysia lah takut tak bayar cukai, nanti LHDN ketuk pintu. Tapi tak takut tak bayar zakat, sebab tak ada malaikat ketuk pintu. Lembaga zakat Selangor tak ketuk pintu kalau tak bayar zakat. Bayangkan kalau dah ketuk pintu, tuan ni dapat gaji banyak ni, simpan dalam bank banyak ni, dah lebih satu haul, nisab dia jelas lebih. Ni dah kena bayar dah ni. Oh, bukan sunat Okey, misalan dia.
Atau seperti menambahkan sembahyang yang keenam, kecuali dalam mazhab Hanafi yang mengatakan solat witir itu wajib walaupun bukan fardu, kerana mereka membezakan antara fardu dengan wajib. Maksud fardu tu apa? Kalau tak buat dosa besar ni. Tapi kalau wajib ni berdosa tapi masih okey meninggalkan dia. Contoh dia apa? Solat dia tak baca Fatihah dalam mazhab Hanafi, berdosa tapi tidak membatalkan solat. Solat sah tapi berdosa, itu adalah wajib. Tapi rukuk dan lain-lain ini fardu di sisi mereka. Kalau tak buat berdosa dan juga tak sah ibadah tersebut. Mazhab Hanafi. Dalam hal ini mereka mewajibkan witir. Solat witir tadi adalah solat setelah Isya. Witir ini wajib di sisi mazhab Hanafi. Okey. Atau puasa, atau wajib puasa Syawal. Mazhab Syafi'i sunat. Mazhab Maliki makruh. Puasa Syawal Maliki itu makruh. Kerana apa? Menurut mazhab Maliki, puasa Syawal ini ditakutkan akan dianggap wajib. Saddan li dzara'i, maka tak puasa menurut mazhab Maliki. Ini mazhab Maliki makruh. Dan barang siapa mendakwa ada nabi kemudian daripada nabi kita, atau membenarkan orang yang mendakwa dirinya jadi nabi, maka ia jadi kafir. Barang siapa yang mendakwa ada nabi kemudian daripada nabi, jadi apa? Dia percaya bahawa wujudnya nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Dia i'tikad. Contoh dia golongan yang mendakwa seseorang seperti Ghulam Mirza Ahmad sebagai nabi, sedangkan dia hidup setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh menyebabkan jatuh ke kufuran. Orang yang percaya ada nabi Melayu di Indonesia ni banyak, mengaku nabi ni banyak di Indonesia. Kerana apa? Kerana undang-undang dia tak melarang. Maksud dia bukan suatu kesalahan, bagi dia kebebasan berfikir, kebebasan berkata. Nak ngaku nabi, ngakulah. Cuma orang yang mengaku tu yang saya tak faham. Macam mana boleh bukan mengaku? Orang yang percaya tu macam mana boleh percaya? Ini. Jadi dakwaan adanya nabi setelah Nabi Muhammad ini penyebab kufur yang paling besar. Contoh dia Musailamah al-Kadzdzab. Atau membenarkan orang yang mendakwa, membenarkan ya itu nabi itu. Yang kelima, dan barang siapa menukas itu apa? Menuduh Siti Aisyah dengan zina, atau mengafirkan orang Islam dengan tiada takwil, iaitu penjelasan makna yang samar di sebalik makna yang zahir, serta dihalalkannya mengkafirkan dia, maka ia jadi kafir. Nampak tu? Yang pertama Aisyah, menuduh Aisyah. Jadi kisah dia, Nabi Muhammad SAW pergi berperang bawa Aisyah. Lalu salah satu cincin Aisyah ni jatuh, atau salah satu perhiasan dia jatuh. Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha carilah. Bayangkan dekat padang pasir, panas dia macam mana, kan? Duk cari, ngantuk pula tu, penat, pitam. Tertidur pitam. Maka kerana jatuh, orang semua dah penat. Oh, bayangkanlah, dia begitu bayangkan kan. Sahabat-sahabat ni dah penat sampai berjalan, tertinggallah dia. Aisyah tertinggal. Sebab dia pingsan, jatuh, tertinggal. Lalu ada salah satu sahabat, tukangnya mengutip. Jadi zaman dulu kalau orang Arab pergi perang ni, dia bawa pedang, bawa apa, kadang bawa harta juga. Kerana apa? Harta tu menunjukkan bahawa dia itu hebat. Jadi ada yang mengutip kalau ada harta yang terjatuh. Pedang ni terbuat daripada steel dan lain-lain, itu bahan mahal. Besi itu mahal di zaman waktu itu.
Maka dia ni kutip. Sekali terjumpa Aisyah radhiyallahu anha, maka apa dia buat? Dia angkat, dia letak, dia bawa lah. Takkan nak biar tinggal kot. Ini cerita dia bawa. Sampailah ke Madinah. Dah masuk Madinah, orang munafik pun buat gosip. Ini dia panggil hadithul ifki. Hadithul ifki itu maksud dia kejadian, accident yang menyebabkan terjadi fitnah, di mana golongan munafik buat fitnah. Aisyah ni isteri Nabi, Nabi tak boleh jaga isteri dia sendiri. Faham? Sampai menuduh konon-kononnya terjadi perbuatan sumbang. Maka Rasulullah SAW rasa sakit. Yalah, sakit dengan apa yang terjadi. Akhirnya turunlah surah An-Nur, mengkisahkan atau menjelaskan. Allah yang menjelaskan ni, dijamin Aisyah bersih, tidak terjadi apa-apa pertuduhan. Dan Allah pun berfirman, barang siapa yang melempar tuduhan zina kepada seseorang tanpa membawa 4 saksi, maka dia dianggap qadhaf. Qadhaf ni apa? Tuduhan zina pada yang tidak bawa saksi tadi. Kalaulah yang dituduh tadi itu muhsan, maksud dia pernah berkahwin dalam keadaan yang sah, ya konsekuensinya kalau dia sabit melakukan zina perlu direjam, kan? Kalau dia tak bawa 4 saksi, maka ini qadhaf. Dan kalau qadhaf, maka dia layak untuk dihukum 80 kali rotan, kerana qadhaf. Dan ulama khilaf apakah nanti dia boleh menjadi saksi lagi atau tidak. Ada yang dalam Al-Quran menyatakan dia tidak boleh lagi jadi saksi. Walaupun ulama khilaf, mungkin tak boleh jadi saksi, lalu setelah dia taubat dia boleh balik. Misalan dia. Tapi ulama ada yang kata kalau sekali dia buat qadhaf tak boleh dah. Dan lain-lain. Sebab itu kita dilarang gosip bab tersebut, tak boleh. Kalau yang belum bernikah Ustaz pun tak boleh, berdosa, cuma tak ada hudud dia lah. Tapi gosip bab ni tak boleh qadhaf dipanggil. Walaupun Ustaz impossible, Ustaz mesti dia buatnya, perangai dia memang macam tu Ustaz, mesti dia buat, tak boleh. Ustaz ada video Ustaz pun tak boleh. Sebab apa? Video bukan bukti, dia hanya qarinah. Dia tetap perlu kepada saksi. Kalau anak bulan boleh dengan 1 orang saksi nampak anak bulan. Anak bulan kan 1 orang dah cukup. Kalau bab zina ni, qadhaf ni, zina ni 4 orang kena sepakat, cerita dia sama, tak ada penghalang. Dia nampak tapi belakang cermin. Mazhab Syafi'i, pendapat yang betul, tak sah. Kerana apa? Cermin ni ada refleks tak? Ada refleks. Oh, ni ada syubhat. Makanlah syubhat Ustaz, jelas tu belakang tu Ustaz. Mungkin tak orang duk tengok TV, kena reflect dekat cermin, dia nampak cermin tu buat. Memanglah ada, mungkin ada lah, tapi tu 1%. 1% tu menggugurkan perkara tersebut. Nampak? Ini sampai macam tu. Ini bukan saya kata, ini dalam kitab. Dalam kitab-kitab fiqh cerita. Dalam bab ini tak boleh. Sebab itu ada ulama dalam mazhab Syafi'i dalam kitab Hasyiah Tarmasi, masalah beli barang pakai cermin mata. Tak salah sebab pakai cermin mata ada penghalang antara mata ni. Kalau tak kaca tu lagi lah tak terang Ustaz. Ini ulama berbeza pendapat. Tapi itu bab jual beli, itu tak ada masalah. Tapi kalau dah masuk bab qadhaf ni, itu dah tak boleh. Ini lalu golongan munafik sengaja menuduh Aisyah. Diikutkan orang-orang golongan yang datang setelah mereka, iaitu golongan Syiah Rawafid. Ini yang dipanggil Syiah Rawafid. Kalau dia sampai menuduh Aisyah dengan perkara yang buruk, maka faqad kafar.
Golongan Syiah Rawafid saya tahu. Waktu saya di Maghribi pergi ke rumah Indonesia, Persatuan Indonesia dia ada satu rumah. So pergi ke sana, mereka ini Indonesia ni dia punya silaturahim ni kuat. Maksud kalau ada datang daripada Saudi ke, daripada Tunis ke, ini pelajar tu ni akan kumpul, buat program, bagi dia makan macam tu. Kalau Malaysia ni, okey, bye bye. Jadi saya pergi sana terkejut, ada kitab-kitab Syiah dalam perpustakaan tu. Saya tanyalah, sini korang Syiah ke? Oh tak Ustaz, ini pelajar Persatuan Pelajar Indonesia dari Iran datang. Dia bawa kitab, hadiahkan kepada kita. So kita letaklah paling tinggi. Bukan paling tinggi tunjuk paling hebat, tak. Supaya budak-budak tak tercapai lah. Tapi sebab saya tinggi, saya capai lah. Saya ambil ada satu buku 2 jilid tentang Aisyah. Dari mula sampai akhir menghina Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Menghina dengan macam-macam penghinaan, nauzubillah min zalik, kerana mereka tidak suka. Atau mengkafirkan orang Islam dengan tiada takwil. Maksud dia apa? Ni kafir betul-betul. Kalau takwil apa? Bukan, ni kafir nikmat maksud dia. Kafir nikmat lain lah, mengkufiri nikmat. Ini tak keluar dari Islam. Hati-hati. Pada hari ini banyak, terutama Selangor ni banyak. Saya kena tegas. Sebab apa? 2-3 minggu ni, ustaz-ustaz lah di kalangan ustaz-ustaz, bab kafir mengkafir ni keluar. Aduh, saya paling sedih sekarang. Gaduh sama ustaz ni. Ni kafir dan ini kafir. Ni kafir sebab tak mengkafirkan orang yang kafir. Kenapa? Golongan ni kafir ni ustaz. Tak kafirkan golongan ni maka kafir. Saya kata itu urusan mahkamah, tak boleh nak kata macam tu. Mu'tazilah ni Imam Al-Ghazali pun tak kafirkan. Dia kata wajib mengkafirkan Mu'tazilah. Mana boleh? Sesat sudahlah. Jangan kafirkan. Ini masalah paling besar. Sebab itu golongan seperti ini perlu dijauhi. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Insya-Allah kita berhenti nombor 6. Hari ini 8 Ogos. Okey, insya-Allah kita jumpa minggu hadapan. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.